Okey. Okey, so nombor 3 ialah piramid tapak segi 4 sama. Okey, so kalau macam ni kita kena buat base dia dulu. Segi 4 sama. Bila sebut segi 4 sama, kita pun kena buat segi 4 sama. Barulah kita buat segitiga ni. Okey, ini tak ada masalah lah sebab dia tak ada ukuran. Jadi kamu kena buat guna pembaris. Okey, ini ya, bentuk macam bunga. Okey, yang seterusnya piramid tapak apa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapak oktagon. Piramid tapak oktagon. Piramid tapak oktagon. Okey, oktagon 8. Okay, so kita buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So setiap satunya kita buat segitiga ni. So dia akan terbentuk macam bentuk bunga bila kita bentangkan. Guna pembaris sama besar. Kamu yang tentukan sama besar. Tak nak ada perkataan cikgu saya tak tahu nak lukis, cikgu tak nak. Tak tahu itulah yang kita ada 23 jam 59 minit sepanjang hari untuk kita tahu. Okey, gambar kelima, piramid tapak pentagon. Piramid tapak pentagon. Okey, bila tapak pentagon, pernah kita belajar. Ini tapak pentagon mesti ada 5. So buat segitiga macam ni. Okey, diminta siapa yang belum lukis tolong lukis tolong buat pembentulan. Cantik-cantik. Cikgu memang tak ada membaris kat sini. Okey, seterusnya prisma. Prisma nama penuh Prisma tapak segi 3. Okey, prisma tapak segi 3 sama sisi. Panjang nama dia. Okey, so apa perlu kita buat? Kita buat dulu segi 4 tepat. Ada berapa segi 4 tepat dia? Ada 3. Kenapa 3? Sebab dia membentuk sisi-sisi bagi segi 3 tersebut. Macam ni. Ni prisma tapak segi sama. Janganlah pula kamu dah sebut segi 4 sama, kamu pergi buat tirus macam ni, tak boleh. Logik tak? Ini tak sama dengan sini. Mana logik? Tak sama. Nanti kamu punya bentuk segi prisma tu jadi tak cantik. Okey, jadi pelik. Okey, yang seterusnya. Cikgu. Ya? Kalau saya buat melintang boleh? Boleh. Tak ada masalah. Janji basicnya, asas dia bentangan dia mesti ada segi 4 tepat dengan segi 3. Cuma bila segi 3 sama sisi kita dah sebut, segi 3 sama sisi, kena betul lah lukisan segi 3 dia. Jangan panjang macam ni. So dia jadi lain. Kalau panjang macam ni, kamu punya tepi ni kena panjangkan. Supaya ukuran dia sama. Kan macam ibarat macam kita nak cantumkan kan. Okey, ada pertanyaan lain? Tak ada Cikgu sambung. Ni sebab ulangan sahaja, jadi kamu check kamu punya lukisan. Okey, prisma tapak pentagon. Okey, prisma tapak pentagon pun sama. Bila pentagon, berapa banyak segi 4 yang perlu buat? Segi 4 dia ialah 5. Buatlah 5 macam ni, sama besar. Okey, baru 2, 3, 4, 5. Okey, so nak buat pentagon macam ni. Tak semestinya tengah-tengah. Mungkin antara kamu nak buat kat tepi sini pun tak ada masalah. Janji dia satu atas, satu bawah. Okey. Kalau kamu nak buat kat sini pun boleh. Okey, kamu nak buat satu kat sini pun boleh. Janji dia atas, dia ada bawah. Okey, seterusnya prisma tapak hexagon. Hexagon ada 6. Okey, sama juga macam tadi. Kalau cikgu senang je, cikgu buat satu
Okey, buat satu segi empat sama besar terus. Okey, cikgu bahagikan 6. Tapi dia kecil sikit lah. Dia punya ni. Ni pun boleh juga. Jadi kita bahagikan dia sama besar. Dan heksagon. Okey, bentuk dia heksagon. Okey, so satu lagi saya nak buat kat sini. Boleh, tak ada masalah. Janji dia, syarat dia satu atas satu bawah. Okey, seterusnya ni last cone. Cone paling senang. Tapi selalu pelajar dia terlupa macam mana nak buat. First kali kita kena buat semicircle. Okay, ni semicircle, separuh bulatan. Okay, separuh bulatan sama ada kamu nak buat macam ni pun boleh. Ataupun kamu nak buat sektor meja macam ni pun boleh. Janji bulatan dia iaitu tapak bulat tu perlu berada di atas. Tak boleh tak sini. Okey, kamu jangan letak kat sini. Ini bulat tak mau. Jangan letak bulat di sini. Dilarang. Ni pun bulat tak mau letak kat sini. Ini tidak membentuk tapak. Mesti di sini. Di atas kepala dia. Di bulatan. Lengkuk. Lengkuk bertemu lengkuk. Baru menghasilkan cone. Okey, dan seterusnya last silinder. Okey, silinder terbentuk dari satu segi empat tepat dan dua bulatan. Okey, dan dua bulatan macam ni. Okay, jadi kamu lukis cantik-cantik, lukis elok-elok. Okey, dia macam tu. Okey, soalan nombor 4 kita dah buat belum? Dah. Dah ya. Okey, nombor 5 dah buat? Belum. Belum. Okey, so kita akan pergi ke soalan nombor 5. Okey. Cikgu akan share lagi bentuk ni. Okey, so make sure di sebelah kamu ada pembaris. Lukis kerusnya. Okey, lukis. Pensel pun mesti ada. Okey. Okey, nampak bentuk grid ni? Nampak bentuk grid ni? Nampak. Okey. So kat sini apa nama dia? Apa nama ni? Apa nama pepejal ni? Apa nama pepejal ni? Apa nama pepejal ni? Orang pun tak tahu. Sambung tidur ke? Apa nama pepejal ni? Tengok asas dia mesti ada bentuk apa? Uish, tidur betul ni. Tak apalah. Janji malaikat bagi cikgu satu. Pahala cikgu je tak nak lah. Tak ada orang nak respon cikgu. Kesian sungguh cikgu ni. Okey, ini 4. Ini 4. Ini 7. Ini 1. Okey, apa nama dia? Apa nama dia? Tengok basic dia apa? Apa basic dia? Tak, cikgu tanya basic yang kamu nampak. Permukaan yang kamu nampak apa dia? Adakah semua segi 4 sama? Tak. Cikgu, trapezium ke? Trapezium. Okey, kamu jumpa, sekarang cikgu tanya kan, bentuk 3D, dia nama dia bentuk dia lain. Tapi bila cikgu tanya basic dia apa, kamu nampak apa di situ? Kamu nampak segi 4, ni yang atas kali ni segi 4 tepat. Yang tepi yang sengit ni segi 4 tepat. Yang tapak ni, bawah ni tapak ni pun segi 4 tepat. Okey, yang berbeza di sini kamu nampak ni ni yang warna hijau, cikgu hijaukan ni.
Hijau ni nampaknya bentuk dia macam ni. Tadi siapa sebut tadi? Bentuk apa namanya? Trapezium. Trapezium. Okay, so basic ini, inilah yang menjadi nama nanti. So nama dia ialah, okay, prisma. Kamu tulis kat situ, prisma, tapak, trapezium. Ni tulisannya kembang sebab cikgu enlargekan dia. Prisma, tapak, trapezium. Prisma, tapak, trapezium. Apa cikgu try besarkan juga. Okay, so macam mana kita nak melukis? Okay, so ada hari tu ada pelajar yang dah tanya. Okay, mungkin cikgu rasa dia dah buat. Okay, so kebanyakannya pelajar tak tanya bermaksud dia tak buat. Okay, even cikgu punya latih to be pun tak ada yang nak balas sepenuhnya kan. Okay, so basic mula-mula kita nak buat adalah kita ambil dulu mana permukaan yang kita nak lukis. Okay, let's say kita nak lukis atas. Lukis atas, tapak dia 1. 1 darab berapa? 7 sini. So kita buat dulu 1, lepas tu 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru tapak atas. Yang atas sekali, bentuk atas sekali. Okay, ni 1, 7. Okay, sekarang kita nak buat sengit tu. Sengit tu tak tahu berapa. Okay, itu kita biarkan dulu sebab apa? Sengit tu melibatkan teorem Pythagoras bab 13 tingkatan 1. Okay, ni cikgu cantikkan dulu sikit. Okay, kita mula sikit daripada sini. 4, 5, 6, 7. Okay, kita buat macam ni. Kamu guna pembaris lah. Okay, lepas tu kita cari yang senang dulu, yang bukan sengit. Kita ambil tepi. Tepi tinggi dia 4. 4 darab 7. So kita ambil pula warna lain. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni dah tepi. Okay, ni tepi dia. Okay, so bawah dia, tapak dia. Tapak dia yang ni. Yang cikgu warna purple kan ni. Tapak dia. Berapa ukuran dia? 4 darab 7. So 7 tetap maintain, kita buat 4 lagi. Ini maksudnya. Okay, 4. Okay, barulah kita tengok yang tepi. Tepi ni berapa kita nak buat. Okay, so kalau nak tahu berapa tepi ni, okay, kita kena buat pengiraan sikit. Kita kena buat pengiraan sedikit. Okay, so macam mana? Okay, kita boleh guna calculator. Okay. Okay, kalau tinggi dia 4, sini 4, so bermaksud dia 3. Okay, kalau kita tengok daripada tepi tadi. Sorry, 4, 4, 4, 1. Sorry, ni bukan. Okay, ni panjang ni 4, ini 1, so bermaksud sini ni 3. Okay, so kalau kita keluarkan segitiga yang kita nak kira tu, dia jadi macam ni, 4, ni 3. Kenapa 3? Kerana dia adalah segitiga yang ini sahaja. Kalau kita tengok kat sini, tapak dia sini 4. Ni 4. Atas dia 1. So baki dia adalah 3. So inilah 3 yang kita dapat. So dengan menggunakan teorem Pythagoras, menyatakan bahawa okay, nak dapat hipotenus sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so A kuasa 2 tu adalah yang mencancang ni, yang menegak ni. So tulis 4 kuasa 2. Lepas tu yang melintang ni 3 kuasa 2. So bila kita kira dulu dalam bawah punca kuasa dulu, iaitu 16 tambah 9. Kita akan dapat 25.
Baru kita tekan punca 25, dapat 5 unit. So nilai yang sengit tadi ni adalah 5 unit. Okay, nilai yang sengit tadi adalah 5 unit. Ingat ya, segitiga melibatkan teorem Pythagoras untuk kita dapat nilai dia. So baru kita melukis. Berapa yang tinggal tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini dia punya lukisan dia. Baru ada 4. Sebab apa? Dan kita letakkan trapezium dia pula. Okey, trapezium dia melekat pada garisan 1. So ni trapezium dia. Tapak dia berapa? Tapak dia 4. Okay, so 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi macam ni. 1, 2, 3, 4. Tapak dia 1, 2, 3, 4. Jadi macam ni. So ini adalah bentuk trapezium berdasarkan unit yang diberi. Okey, dah lukis? Okey, dah lukis ya? Oh, tak respon ni. Dah lukis. Okay, good. Okay. Okay, harap ni nampak aku kat sini. InsyaAllah. Okay, soalan yang kedua kita nak lukis segitiga. Cikgu, kalau kita lukis bentuk ni guna color lain boleh ke? Macam warna merah ke apa ke? Sebab pensel tak nampak. Sebab dia warna merah, warna hitam kan, tak nampak kan? Boleh. Tapi nanti kalau dalam periksa, dalam ujian pentaksiran, dia akan bagi warna hitam jugalah. Kamu kena lukis guna pensel ataupun pen tidak digalakkan melukis. Bolehlah, tak kisah untuk panduan kamu kan. Okey, untuk yang seterusnya, untuk yang seterusnya, kita namakan apa ni? Ni apa nama dia ni? Apa nama dia ni? Prisma tapak segi Prisma tapak segi sama sisi. So nama dia prisma, tulis. Banyak kali kamu tulis pun tak ada masalah. Prisma tapak segitiga sama sisi. Okey. So macam mana kita nak mulakan dulu? Okey, kita mula dengan bukan tapak lah, kita panggil dia punya bentuk basic segi 4 dulu. Okey, so ada 20 darab 10. Kamu kira 20? Cukup tak? Okey, kita ada tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak cukup 20. Rasa macam cukup ni. 1, 2. Ni ada di tepi ni. 4, 6, 8, 10. Cukup tak kamu punya ukuran? Ni 20 ke bawah, 20 ke bawah. Ni tepi ni cukup. Okey, kita buat dulu dengan 10. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, ke bawah pula. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cukup tak? 12. Ni tak cukup ni. 10 nak ke bawah kan. Okay, cikgu naikkan balik semula ya. Okay, cikgu bawa naikkan balik semula sikit. Dia dari tepi. 2, 4, 6, 8, 10. Nak ke bawah. 2, 4, 6, 8, 10. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 12, 14, 16, 18, 20.
Okey, so ini bentuk. Cikgu terpaksa kena naikkan sebenarnya tadi ni. Okey. Ini bentuk dia. So kamu kira lagi 10 kat sini. 6, 8, 10. Okey, okay. Saya ingat pula. 2, 4, 6, 8, 10. Buat lagi ke bawah. Sebab apa? Kena ada 3 segi 3. 3 segi 4. Buat lagi 2, 4, 6, 8, 10. Okey, so dah menjadi macam ni. Baru kita nak buat segitiga ni. Okey, segitiga tu macam mana nak buat? Okey, kita tahu sini adalah 10. So kalau kita nak buat segitiga sama sisi, dia perlu, okey, kat sini pun 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so sampai sini kan? So kita buat segitiga dia. Make sure tengah-tengah dia adalah 5 lah. Sini 5, sini 5. Ni 5, ni 5. Okey, kalau kat bawah ni kamu tak cukup, tak apa, kamu adjust 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So agak-agak lah dia mungkin terkeluar daripada ruang jawapan. Okey, buat macam ni. So kamu punya bentuk akan menjadi sebegini. Okey, bentuk macam ni. Okey, seterusnya. Ni cikgu try besarkan. Okey, soalan cerita pasal kubus. Okey, kubus. Okey, kita mula kubus. Kubus tu berbentuk 4, 4, 4, 4 semua. So tak ada masalah, kamu boleh mula dengan 4 darab 4. 4. Okey, buat 4 macam tu. Bukan 4 ni 5, sorry. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, buat macam ni. So kubus mesti ada 6 permukaan. Okey, buat 4 lagi. Okey, 4 lagi. Okey, so ni tak ada masalah. Okey. Boleh buat kat mana-mana ruangan. Sebab dia punya ukuran dia, unit dia sikit. Di kubus. Jadi cikgu tinggalkan kamu untuk buat kuboid sekarang. Nanti tunjukkan pada kamera. Buat kuboid sekarang, siapa yang dah buat? Cikgu nak tengok. Okey, tunjukkan pada kamera kuboid. Okey, buat kuboid dulu 6, 2 dan 3. Macam mana bentuk kuboid? Bentangan kuboid. Okey, siapa dah lukis kuboid tunjukkan ya. Okey, siapa dah buat? Tunjukkan pada kamera. Okey, melukis ni merupakan tahap penguasaan 3.
Okey, siapa dah siap? Belum? Ai, tak ada siapa yang dah siap? Cikgu tunjuk ke? Ya, nak tengok. Kejap. Cikgu kalau salah saya minta maaf tau. Sebab tu nak tengok. Saya cari cahaya. Pakai pembaris tak Alia? Tak pakai pembaris ya? Okay, Insyirah. Cikgu nampak ke, Insyirah Cik? nampak. Cikgu pin Saya kan? dah pekatkan. Jadi cikgu sekejap. Okey, Insyirah buat menegak macam tu. Okey, betul. Okey, naik Insyirah betul. Siapa lagi? Nak tunjukkan cikgu pin nama. Yang lain tak buat. Cikgu saya jap. Okey. Nampak ke cikgu? Nampak? Awak ke kanankan sikit. Terbalik pula. Okey, salah tu. Salah Sekejap. Yang segi empat yang kecil kat atas bawah tu, kan kenapa pula 3 matchingnya dengan 2? Oh. Sepatutnya 3, barulah dia punya tingginya 2. Oh. Baru jadi kena. Macam tu. Okey, next. Betulkan itu saja. Yang lain okey. Lagi? Saya cikgu. Siapa saya? Afiqah. Tak Afiqah? Okay. Mana Afiqah punya tu? Okey, belum lagi. Okey. Okey, adjust sikit. Afiqah. Okey, betul Afiqah, betul. Okey, so kita tengok. Betul ya Afiqah? Kita tengok bentuk sebenarnya. Okey, cikgu besarkan. Okey, tu dia 6. Okey, lebar dia 6. Okey, ini 6. Lepas tu sini, kamu semak balik semula ya. Sini 3. Sini 2. Ni 6. Okey, so bentuk dia. Okey, kamu mula-mula buat basic 6 dulu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni 6. Okey, berapa dia punya sisi yang perlu kita buat? Kat sini sisinya 2. Sini 2 kotak. Okey, baru jadi tapak. Ini yang kita nak lukis tapak ni. Yang baru kita nak lukis ni adalah tapak. 6 dengan 2. Okey, kita nak lukis belakang dia pula.
Okay, belakang dia belakang ni, ni yang cikgu hijaukan ni, 6 dengan 3. Sebab apa sini 3? Bawah dia 6. So 6 dengan 3. So ni gerakkan 3 kotak. Macam Hanis punya tadi tu dia berbeza. Dia buat 6 darab 3 semua. Okey. Lepas tu seterusnya kita nak lukis yang depan. Yang depan yang ni, depan. Ni depan sekali. Depan sekali pun sama. Sebelah sini pula. Sebab buku kamu nak lukis berwarna-warni tak ada masalah. Kamu tengok macam cikgu lukis. Okey, baru kita nak lukis yang atas. Bumbung dia mesti sama macam tapak. So bumbung dia berukuran 6 dengan 2. Kenapa 2? Sebab sini sama dengan sini. 6 dengan 2. So ni 6 memang dah ada. Lukis 2 kotak sahaja. Okey, itu baru keliling dia. Sekarang kita nak lukis tapak dia. Iaitu ni kan. Okey, 2 dengan. So kalau kamu nak buat kat sini, tapak dia 2. So kena tinggikan 3. Okey, janganlah pula kamu buat pada 3 tapi kamu lukis 2, salah. Ni. Ni kali. So bentuk dia macam itu. Okey, so betulkan ya. Tadi Afifah punya betul. Anis punya kena ubah. Okey, yang lain mana yang tak sempat cikgu check tu, kamu enlarge kan, cikgu besarkan sikit. Bentuk dia macam ni. Okey, dah. Kita nak masuk kepada pengiraan luas. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, muka surat seterusnya. Okey, kita pergi belajar hari ni benda baru, luas permukaan bentuk segitiga dimensi. Okey, nampak whiteboard putih kosong? Nampak. Nampak. Okey. So kita terus kat situ ada kita make sure ada calculator. Kamu terus tulis ya, rumus luas permukaan. Okey, gambar yang pertama tu gambar apa? Kuboid. Kuboid. Okey, setiap kali tulis, sebab tak terror lagi, sebab kita baru belajar, sebab kita baru nak fahamkan, tulis nama dia kuboid. Okey, so rumus kat situ, tulis rumus, formula dia. Okey, ini biasa ada kat dalam answer sheet lah. Okey, rumus kuboid. Okey, sama dengan panjang, cikgu short formkan P, darab lebar. Okey, ada lebar kan. Kita tak boleh tulis L macam ni, nanti orang ingat I. Okey, nak tulis besar pun tak boleh. Kita buat macam bentuk ribbon macam ni. Sengit lengkap macam tu. Darab tinggi. Tinggi. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Ini rumus dia. Okey. Okey, dah tulis, kita kira nilai luas dia. Nilai luas. Okey, panjang yang kamu nampak berapa kat situ? 6 cm. 6. Okey, darab lebar 2 cm dan darab tinggi 3 cm. Okey, so darabkan 6 darab 2 darab 3. 36. Okey, 36. 36. Okey, oleh kerana asalnya ada cm. Asalnya ada cm. So berapa kali cm kat sini?
3 kali. So kamu boleh tulis cm kuasa 3. cm kuasa 3. Okey. Tak tulis tak jadi masalah. Tak ada masalah lah. Cuma pelajar cikgu takut dia tulis cm2. Sebab tu kat sini ada kalanya pemeriksa tidak menekankan untuk kamu tulis cm kuasa 3. Cukup sekadar kamu tulis cm 36 ni pun tak ada masalah. Yang ni tak payah tulis pun tak apa. Kita tahu sebab kamu dah tulis kat sini perkataan luas permukaan. Sorry. Ini rumus isi padu. Minta maaf. Sorry, back semula. Cikgu kena ni. Dia nak rumus. Minta maaf, patutlah cikgu pelik. Sorry ya. Okey, rumus luas permukaan. Sorry. Luas permukaan. Cikgu dah ajar isi padu pula. Okey, luas permukaan ni dia berbeza. Kamu tengok ya. Okey, sebab apa kita nampak permukaan panjang kubu segi empat macam ni. Kita nampak segi empat yang pendek macam ni. Kita nampak segi empat yang berbeza ke di atas pula. Okey, so kita kena identify ada berapa segi empat yang sama, ada berapa segi empat tepat yang sama. Okey, so kat sini ada 6, ada 2, ada 3. Okey, kalau ikutkan rumus dia, rumus dia kat sini kita tengok beza-beza ya. Kalau kita lukis kat sini, kita cikgu galakkan kamu lukis macam ni lah. Okey, kita tengok dulu tapak 6 darab 2. Okey, iaitu rumus dia panjang darab lebar. Sebab luas kan? Sorry ya tadi. Ini baru betul. Panjang darab lebar. Okey, ada berapa benda nilai dia kat sini? Bawah dengan atas. So nilainya kena darab 2. Okey. Kita nak tambah pula dengan tepi. Tepi ni ada berapa? Ada 2. So kita lukis ikut ukuran dia. Sama juga guna panjang darab lebar. Okey, tapi ukurannya 2 dan tinggi dia 3. Okey, ada berapa keping? Ada 2 keping. Okey. Lepas tu kita tambah lagi apa sisi yang tak ada kat sini. Sisi dia adalah sisi ni. Yang belakang dengan yang di hadapan. Okey, itu 6 darab berapa tu? Okey, 6 darab 3. So sama juga rumus panjang darab lebar, ada berapa keping? Ada 2 keping. So kita nak pastikan bahawa semua permukaan dia ada 2 tambah 2 tambah 2 ada 6 keping. Ini bahagian rumus. Okey, di bahagian nilai luas permukaan tu kamu tulis ini. Nilai luas. Okey, barulah kita kira. 2, iaitu 2 yang ni. Darab, letak dalam kurungan, 6 darab 2. 6 darab 2. Tambah 2 yang ini, sebab ada 2 keping. Okey, 2 darab 3. Okey, seterusnya kita akan tambah 2, 6 darab 3. Okey, so dia jadi macam ni penulisan dia. Kerana dia ada 2 keping, 2 keping, 2 keping. Baru kita kirakan 2 darab 12 tambah 2 darab 6. 2 darab buat 1. Okey, 12 tambah 36. Baru kita tambahkan berapa semua? 24 tambah 12 tambah 36. Ada 72. Okay, kalau ikutkan dia punya unit 72 cm kuasa 2. Sebab apa? Luas. Okay, kalau tak tulis pun tak ada masalah. Sebab kita nak tengok kemahiran kamu
mengembangkan ataupun menganalisis luas-luas ini sahaja. Okey, sila tulis dulu yang tu. Okey, sudah. Kita pergi ke seterusnya. Okey. Gambar seterusnya adalah gambar kubus. Okey, kalau kubus tak ada masalah. Okey, kalau kubus tak ada masalah kerana apa? Keenam-enam sisinya semua mempunyai panjang yang sama. Semua 6 sisi, 12 sisi, 6 permukaannya mempunyai sisi yang sama. So kalau kat sini kita bahagian rumus luas permukaan ni, okey, bahagian rumus luas permukaan, kolom itu, apa yang perlu kamu tulis ialah 6. Kenapa 6? Ada 6 permukaan yang sama didarabkan dengan segi 4 sama, iaitu 4 darab 4. Ni rumus kamu. Okey, cikgu lukis macam ni supaya kamu tahu bahawa setiap kali kamu jumpa bentuk geometri yang macam ni, tolong keluarkan satu sisi dia, dia punya permukaan dia, kamu illustratekan macam ni. Barulah kamu cari nilai. Okey, nilai jawapan tu ialah 6. Okey, letak dalam kurungan 4 darab 4. Barulah kamu kira. 6 darab 16. Baru dapat jawapan seterusnya. Okey, dapat berapa tu? 96. 96. Okey, tulis 96. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Okey. Prisma tapak segitiga sama sisi. Prisma tapak segitiga sama sisi. Okey. Selalu kalau kamu tengok kat sini. Okey, kalau rumus dia, kamu nampak ada bentuk apa? Kamu kena identify bentuk dia dulu. Segitiga. Segitiga. Okey, segitiga sama sisi. Okey, satu lagi. Ada berapa segitiga ni? 2. Dua. Okey. 2. Kita dah step macam tu. Kita akan tambah dengan apa? Bentuk apa kamu nampak lagi? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Ada berapa segi 4 tepat? 3. Ada 3. Okey, ini belum habis lagi. Ini baru kita identify berapa permukaan dia. Sekarang kita nak bagi dia punya formula. Formula untuk luas segitiga ialah 1/2 darab apa? Tapak. Mana tapak dia? Ni tapak dia. Tapak dia kekurangan 10. Okey, darab tinggi. Mana tinggi? Dah tahu cikgu tinggi. Kat sinilah kamu kena buat another calculation kat sini. Okey, kamu buat calculation sikit kat sini. Okey, ini 5. Okey, ini 10. Yang tak tahu di sini. So, kamu buat sedikit calculation guna teorem Pythagoras. Okey, kita nak dapatkan A. A sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Tolak B kuasa 2. Silap tulis. Okey, so kita buat sikit calculation kat sini. C kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. So kita akan dapat 100 tolak 25. Kita akan dapat punca 75. So bila dapat punca 75 dapat berapa? Kita buat, kita dapat 8.66. Okey, 8.66 ni lah yang kita akan gunakan di sini.
sebagai tinggi. Ini dia punya rumus dia. Okey. So yang warna merah ni kita akan darabkan nanti kemudian. Okey, kita pergi pula ke segi empat tepat. Okey, kita tahu formula dia panjang darab lebar. Okey, berapa panjang dia? Panjang dia 20. Lebar dia berapa? Lebar dia 10. So ini adalah rumus. Okey, ini teorem Pythagoras ni pun kamu kena buat ya, jalan kira dia. Okey. Biasa soalan-soalan macam ni biasa dia nak bagi 3 markah ataupun 4 markah direct untuk bahagian C pun boleh dapat. Okey, kita pergi ke ruangan nilai. Macam mana mengira nilai luas. Okey, so tadi kita ambil 2 sebab apa ada 2 keping. Letakkan dalam kurungan 1/2 darab 10 darab 8.66. Untuk kurungan, tambahkan dia dengan 3 keping. Ni 3 keping ni. Okey, letak dalam kurungan 10 darab 20. Okey, so kamu akan kirakan benda ni. Akan tambahkan dengan benda. At the end kamu akan dapat satu jawapan untuk luas permukaannya. Okey, luas permukaannya. Okey, dah kira kan? Sudah? Senyap je. Kali ni betul-betul rasa macam cikgu cakap seorang-seorang ni. Sini akan dapat 86.6. Sini akan dapat 90. So kita akan dapat keseluruhannya 176.6. Okey, ini cara dia. Okey, kamu salin dulu. Nanti cikgu akan bagi formula-formula. Okey, sudah? Dah. Dah. Okey, kita pergi soalan nombor 4. Cikgu, kenapa 3 dalam kurungan 10 dalam 20 dapat 90? Oh, sorry. Kenapa kan? 30. Ini 200 ni. 200, 3, 600. 600 kan, betul tak? 600. Sorry. Cikgu ingatkan 10 tambah 20 tadi. Itu yang tersilap. 600 tambah 86.6. So sorry ya, kita dapat jawapan 686.6. Okey. Ini jawapan dia. Okey. So cikgu nak bahagi, kita nak habis kelas dah pun. Okey, untuk soalan nombor 4 tu gambar dia prisma tapak trapezium. So kamu tengok basic dia berapa. Okey. Kamu perlu keluarkan bentuk-bentuk dia. Okey, bentuk macam ni. Bentuk lebar ada berapa. Bentuk lebar ada, yang ni ada berapa. Tepi dia ada berapa. Okey, lepas tu prisma ada, ni trapezium ada berapa. Yang ini tak ada masalah. Bentuk segi empat tepat ni. Okey, ini kamu kena tulis 1/2 darab A tambah B darab tinggi. So A tambah B tu yang mana? A tu yang atas. A untuk atas. B tu apa? B untuk bawah. T tu apa? T untuk tepi. Ni. Ini A, ini B, ini T. Yang lain tak ada masalah. Cikgu tahu, cikgu dah ulang banyak kali pasal luas segi empat tepat ni, tak ada masalah. So kamu tambahkan. Okey, so cikgu tinggalkan ini sebagai kerja rumah. Okey, ini saja cikgu nak bagi luas trapezium. Sebenarnya kamu dah belajar tingkatan 1 tu, tapi cikgu ulang balik semula formula tersebut. Okey, kita pergi ke muka surat sebelah. Okey, kon pula. Okey. Luas permukaan kon. Luas permukaan. Okey. Luas permukaan kon. Ini yang siap tulis.
Okey, dah siap tulis kan? Dah. Okey. Okey, luas permukaan kol kalau kita tengok ada bentuk bulatan. Okey. So ada bentuk bulatan. Bulatan, kamu buat macam ni, bulatan ada satu dengan bentuk separatan. Okey, so macam mana dia punya formula dia? So formula dia cikgu bagi kat sini. Ini kita dah tahu bab sebelum ni, pi j kuasa 2. Ni kita dah belajar dah. J adalah jari. Jari dia 3.5. Okay, pi pun ada. Pi tu tak kisahlah kamu nak tulis 22/7 ataupun 3.142. Tapi ini formula dia. Okay, kita akan tambah dengan pi j s. Pi j s. S tu apa? S itu sending, sengit ni. Kamu nampak kod ni kat sini. Kat sini ada tulis 6 tu. Inilah kita panggil S. S tu sengit. S tu sengit. Ini pi j s. Ini formula dia. After this kamu yang kena buat dia punya pengiraan. Okay, kita pergi ke luas silinder. Luas permukaan silinder. Luas permukaan silinder. Okey. So kalau kita buka dua tan, yang mana dia punya formula dia pi j kuasa 2. Ada 2 atas dan bawah. Tambah apa? Okey, 2 pi j kuasa 2 akan jadi dengan 2 pi j s, 2 pi j t. Okey, ini kan permukaan ni kan. Okey. Ada 2. Kenapa 2? 2 pi j t. 2 pi j t. T itu apa? T itu tinggi. So kat sini secara keseluruhannya formulanya 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Itu formula dia yang kamu akan guna. Okey, kita akan pergi ke luas bulatan. Luas bulatan pula. Luas permukaan sfera. Okey, luas permukaan sfera. Okey. Luas permukaan. Okey, so dia senang sahaja, tak boleh nak buka dia punya bukaan ni. Bentangan sfera tiada, tapi kamu terus tulis rumus dia, iaitu 4 pi j kuasa 2. Okey, dia punya formula 4 pi j kuasa 2. 4 pi j kuasa 2. Okey. Itu sahaja formulanya. Jadi kamu cikgu tinggalkan soalan nombor 4 sampai soalan sfera di muka surat 8 itu untuk kamu jawab. Okey, siapa yang dah siap boleh WhatsApp cikgu jawapan untuk cikgu bagi ulasan. Okey. So untuk next class hari Khamis kita akan belajar isi padu pula.
Okay, so siapa yang masuk minggu hadapan pula hari Khamis, lepas hari Khamis baru cikgu bagi modul bab 7 untuk kamu print sendiri. Okay, cikgu akan stopkan. Okay, sempat salin ya. Kalau kamu tak sempat salin, kamu boleh tengok pada kamu boleh tengok pada rujuk pada buku teks. Okay, untuk dapatkan formula-formula bagi luas permukaan setiap bentuk tersebut. Okay, cikgu nak sebut kehadiran dahulu. Yang tak tersebut tolong bagi tahu ya. Afrina Batrisha. Saya cikgu. Ainul Mardia. Alia Kamilia. Balkis. Saya. Anis. Saya cikgu. Indah. Ada Indah. Aina Syafina. Atika. Saya cikgu. Fatimi. Insyira. Wardah. Saya. Fatihah. Afiqah ada tadi. Sadatul Nur Insyira. Nik Iman. Ada tak yang cikgu tak panggil? Okey, dah cek balik semula. Okey. So terima kasih. Assalamualaikum. Jawapan tu valid untuk hari ini sampai besok sahaja. Hari Khamis bagi semula bermaksud kamu tak buatlah kerja cikgu tu. So kamu buat, tak faham boleh WhatsApp cikgu. Cikgu saya tak faham lagi, tapi jangan risaulah, video ni cikgu rekodkan, cikgu akan send balik semula pada kamu nanti. Okay, so siapa dah siap untuk soalan tadi tu, tolong WhatsApp cikgu jawapannya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. 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 Terima kasih cikgu.